Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya kita masih lagi dapat meneruskan hidup dan bernafas seperti biasa walaupun pandemik COVID-19 sedang melanda negara pada waktu ini. Apabila anggota kita terlibat dengan penugasan yang lebih besar dan mencabar, maka sudah pasti risiko dan ancaman yang dihadapi oleh mereka sepanjang tempoh penugasan juga besar. Seperti contoh, risiko kemalangan ketika berulang-alik ke tempat penugasan dan risiko jangkitan penyakit berjangkit di pusat-pusat pemberian vaksin, di pusat-pusat tahanan sementara. Kini, tiba masa pengurusan tertinggi Jabatan Sukarelawan Malaysia menggesa setiap anggota yang terlibat dengan sebarang bentuk penugasan untuk mencarumkan diri perlindungan insurans dan takaful demi menjamin kelangsungan pendapatan dan kebajikan ahli dan diri sendiri terjamin. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan caruman perkeso ini, marilah kita ikuti temu bual khas bersama Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Pertama sekali, saya ingin memaklumkan bahawa anggota rela yang diambil bekerja di bawah Contract for Service dikategorikan sebagai orang yang bekerja sendiri ataupun OBS, maka mereka ini boleh mencarum di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789 untuk mendapat perlindungan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS. Terdapat 4 jenis pelan caruman di bawah SKSPS, iaitu pelan pertama yang melibatkan caruman bulanan RM13.10 ataupun caruman tahunan RM157.20 dan pelan kedua adalah caruman bulanan sebanyak RM19.40 dan tahunan sebanyak RM232.80 dan pelan ketiga caruman bulanan sebanyak RM36.90 dan tahunan sebanyak RM442.80 dan caruman atau pelan keempat caruman bulanan sebanyak RM49.40 ataupun caruman tahunan sebanyak RM592.80. Jadi kadar caruman yang ditetapkan ni adalah berdasarkan caruman untuk skim bencana pekerjaan di bawah kemalangan ataupun di bawah skim bencana pekerjaan di bawah Akta 4, yang mana ia berdasarkan pendapatan yang diinsurансkan. Anggota rela bebas memilih pelan caruman berdasarkan kepada kemampuan dan kehendak mereka. Contohnya, sekiranya pendapatan bulanan anggota rela dalam lingkungan RM3,000, maka mereka boleh memilih pelan caruman ketiga iaitu sebanyak RM442.80 untuk perlindungan selama setahun. Namun begitu, mereka juga boleh memilih pelan caruman keempat iaitu sebanyak RM592.80 setahun, yang mana faedah yang akan diperolehi adalah lebih baik daripada pelan ketiga. Mereka juga boleh memilih pelan 1 atau pelan 2 di mana kadar faedah akan diterima jika berlaku sesuatu bencana adalah lebih rendah daripada pelan caruman yang dicarumkan di dalam pelan ketiga dan keempat. Dan pelindungan SKSPS bermula apabila caruman telah dibayar kepada perkeso, iaitu konsep prepaid. Maknanya mereka hanya akan mendapat perlindungan selepas caruman dibayar, dan bayaran faedah akan dibayarkan berdasarkan kepada pelan caruman yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, perlindungan skim keselamatan sosial ke atas anggota rela adalah bagi memastikan bahawa mereka ini tertakluk ataupun termaktub di bawah 20 sektor yang tidak formal ataupun mereka dianggap sebagai bekerja sendiri. Dan ini merupakan satu agenda kerajaan bagi memastikan bahawa kebajikan pekerja dari golongan mudah terjejas ataupun vulnerable group terbela dan mereka mendapat hak dan manfaat seperti pekerja formal. Dan andai kata anggota rela yang mencarum ditimpa kemalangan, penyakit khidmat ataupun meninggal dunia ketika menjalankan aktiviti pekerjaan mereka, maka anggota rela atau tanggungan akan mendapat faedah di bawah skim SKSPS. Dan kita sedia maklum bahawa malang tidak berbau.
SKSPS menyediakan 8 jenis faedah kepada orang berinsurans ataupun orang bekerja sendiri di dalam apa yang ingin saya kongsikan untuk anggota rela. Jika mereka mengalami kemalangan atau kematian akibat pekerjaan sendiri atau penyakit khidmat, mereka layak faedah-faedah seperti berikut. Pertamanya, faedah perubatan yang mana pekesuk akan menanggung sepenuhnya kos rawatan perubatan di klinik panel ataupun klinik hospital kerajaan seandainya pencarum ditimpa bencana pekerjaan sendiri. Yang kedua, mereka juga akan mendapat faedah hilang upaya sementara di mana pencarum menerima bayaran di antara RM30 hingga RM105.33 sehari bergantung kepada pelan caruman bagi setiap hari cuti sakit akibat bencana pekerjaan sendiri. Dan yang ketiga adalah faedah hilang upaya kekal, bayaran berkala atau pukal bergantung kepada peratusan penilaian hilang upaya oleh penilai perubatan jemaah doktor dan juga mengambil kira faktor umur orang berinsurans yang bekerja sendiri. Yang keempat adalah faedah allowance layanan sentiasa yang mana pencarum yang tidak berdaya sehingga memerlukan layanan daripada orang lain layak menerima allowance bulanan sebanyak RM500. Dan yang kelima adalah faedah orang tanggungan yang mana orang tanggungan akan layak menerima faedah secara berkala setelah pencarum meninggal dunia akibat bencana kerja. Dan ini tertakluk kepada kategori-kategori orang tanggungan berdasarkan apa yang telah dinyatakan di dalam akta, termasuk balu, duda dan sebagainya. Sebagai contoh, jika seorang anggota rela mengalami kemalangan semasa menjalankan tugas yang menyebabkan mereka ataupun anggota rela ini meninggal dunia, beliau yang telah mencarum di bawah pelan caruman keempat layak untuk menerima faedah orang tanggungan sebanyak RM3,555 sebulan sepanjang hayat kepada waris, sama ada balu dan kepada anak sehingga mereka mencapai umur 21 tahun. Dan di samping itu, faedah pengurusan mayat atau faedah pengurusan jenazah one off sebanyak RM2,000, dan kita juga menyediakan kemudahan pemulihan jasmani dan vocational yang melibatkan kos-kos proses pemulihan sama ada secara fizikal ataupun vocational secara percuma. Dan jika ada keperluan untuk anak penerima faedah ini untuk melanjutkan pelajaran, mereka juga layak berdasarkan pada syarat-syarat untuk mendapat faedah pinjaman pendidikan. Seperti yang saya terangkan tadi, anggota rela tersebut berdasarkan tahap kecederaan yang dialami sama ada hilang upaya sementara atau kekal layak menuntut faedah-faedah yang disebutkan tadi. Jika anggota rela tersebut meninggal dunia, orang tanggungannya layak mendapat faedah orang tanggungan dan faedah pengurusan jenazah. Kita harus maklum bahawa faedah caruman di bawah Akta 789 adalah satu perlindungan keselamatan sosial berbeza dengan skim insurans swasta. Jadi anggota rela yang telah memiliki perlindungan insurans peribadi boleh mencarum di bawah skim SKSPS. Sekiranya mereka ditimpa musibah atau kemalangan semasa bertugas, anggota rela berkenaan boleh membuat permohonan faedah pekesuk dan juga tuntutan insurans tertakluk kepada polisi insurans peribadi yang mereka ada. Dan skim perlindungan SKSPS tidak mengenakan prasyarat saringan kesihatan seperti sakit jantung, darah tinggi, kanser dan sebagainya untuk membolehkan mereka layak menjadi seorang pencarum. Dan SKSPS tiada had kelayakan umur. SKSPS juga menyediakan bayaran bulanan kepada orang tanggungan sekiranya kematian pencarum disebabkan bencana pekerjaan. Jadi sangat berbeza dengan polisi insurans swasta jika mereka sedia ada. Kita perlu sedia maklum bahawa Akta 789 hanya memberi perlindungan kepada orang bekerja sendiri di dalam waktu pekerjaan atau semasa pergi dan balik bekerja. Jadi SKSPS hanya melindungi pegawai atau anggota rela yang mencarum daripada kemalangan atau kematian termasuk penyakit khidmat semasa menjalankan aktiviti pekerjaan mereka.
Kemalangan yang berlaku sewaktu perjalanan untuk ke tempat kerja ataupun dalam perjalanan pulang setelah selesai menjalankan pekerjaan juga termasuk dalam liputan SKSPS. Sebaliknya, jika kemalangan ini berlaku di luar waktu penugasan, maka pencarum tidak layak untuk memohon apa-apa faedah atau manfaat di bawah SKSPM. Semoga dengan penerangan yang diberikan oleh pihak pengasuh tadi dapat memberi kefahaman yang jelas dan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan di tangan anda. Anggota mencarum, pekesor melindung.